Hidup kaya berbuah, hidup manusia biar berjasa. Itulah ungkapan yang tepat bagi menggambarkan kehidupan seseorang yang berbuat baik dan berjasa sepanjang hidupnya. Konsep Laman Bicara khas pada kali ini kami bawakan sedikit kelainan untuk tetapan anda semua. Hal ini kerana tetamu pilihan pada kali ini telah kami temubual secara eksklusif. Siapakah insan yang dimaksudkan? Mari kita hayati laman bicara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaafar bin Abdul Rahim, kini ditempatkan di Pejabat Rela daerah Pulau Selangor, dan saya bermula dan berkecimpung sebagai anggota rela bermula pada 16 Januari tahun 2002 dan ditempatkan sebagai pegawai rela daerah Gombak. Di sejarah, saya adalah merupakan seorang anggota tentera dan telah berkhidmat selama 21 tahun dan menjawat jawatan sebagai Ketua Kerani di Markas Angkatan Tentera. Penempatan saya bermula di Gombak. Saya memperhatikan melihat untuk menceburkan diri saya sebagai pegawai rela. Saya seronok apabila saya bertampur dengan masyarakat, terutamanya ketua-ketua kampung, ketua penghulu. Jadi disitulah kita lihat dan kita nampak bagaimana untuk kita membawa rela ni. Kalau mengikutkan sejarah rela ni, satu ketika dulu, bagaimana kita nak menunjukkan rela ni kepada masyarakat, untuk dekatkan diri rela kepada masyarakat, sumbangan rela kepada masyarakat. Saya ni memang suka menghampiri masyarakat. Jadi saya lihat dan saya kaji satu ketika dulu kenapa rela ni begitu hebat. Diproses di peringkat awalnya PRD sebelum menandatangani borang untuk setiap anggota yang rela, kita mestilah mengenali dia dulu. Kita siasat latar belakang dia dulu. Kita pergi jumpa ketua kampung kepada siapa orang-orang yang kenal supaya kita dapat tahu siapa orang ni. Setelah tu baru kita buat siasat melalui balai-balai yang berhampiran. Kita tanya adakah orang yang nak menyertai rela ni, adakah orang yang ada kes. Kita tak mahu orang yang menyertai rela ni walaupun orang tengok, tetapi kita nak tengok kalau sekiranya ada kes, kita tak nak terima di peringkat awal. Sebelum saya menentukan, setelah borang diisi, telah siasatan dibuat di peringkat awalnya, barulah saya akan menandatangani borang, dan borang itu kita akan proses hantar ke peringkat negeri, negeri akan hantar ke Putrajaya. Putrajaya akan membuat penulisan melalui Bukit Aman. Kita kena faham, kita sebagai pegawai rela ni, kita menjaga atau mengawal anggota sukarela. Bagaimana kita nak memupuk dia. Jadi saya sentiasa berada dengan anggota rela di mana-mana saja. Saya dengan anggota rela ni 80%, dengan family saya 20% saja setiap malam. Jadi sebagai pegawai rela, pertama sekali kita mesti jaga PR kita dengan ketua-ketua jabatan. Kita masuk di mana pun, apa yang saya amal, saya pergi jumpa ketua-ketua jabatan lain supaya perhubungan saya dengan ketua-ketua jabatan lain tu elok dan baik. Jadi saya sebetulnya lagi satu, saya suka merancang bagaimana kita nak menyeronokkan anggota yang masuk rela dia seronok. Pada sudutnya, contoh yang kita buat ni, kita ada gotong royong. Itu satu part lah yang membantu masyarakat daripada menyantuni anggota. Tapi kita kena mikir di luar kotak juga. Saya pernah pun satu ketika dulu bagaimana saya nak angkat anggota rela ni sampai ke tahap satu yang paling tinggi. Saya wujudkan contoh, saya wujudkan pelatun perubatan, saya wujudkan pelatun silat, saya wujudkan pelatun pocong-pocong, saya wujudkan pelatun singa, saya wujudkan pelatun silat untuk orang India, saya wujudkan pelatun sewang untuk orang asli, saya wujudkan pelatun tarian, saya mewujudkan pelatun lagi satu Ghazal, dan saya cantumkan semua itu, saya wujudkan jadikan Badan Kesenian dan Kebudayaan rela. Lepas tu saya wujudkan lagi satu pelatun elit. Jadi bukan kita wujudkan pelatun itu saja. Jadi setiap program yang kita buat, kita tak perlu lagi nak cari nak bayar orang penyanyi-penyanyi hebat, dan mereka ini dipilih dari golongan orang yang hebat-hebat. Jadi disitulah tengok keseronokan yang kita buat apabila program ketua-ketua jabatan datang, dia seronok dia tengok, supaya pengambilan yang kita ambil ni yang ada kualiti, bukan kita ambil saja macam tu saja. Jadi begitulah. Dan saya pernah juga satu ketika dulu saya buat program untuk rela pergi ke umrah. Kita pergi umrah, kita pergi buat program amal bakti. Kita sampai ke Kambodia,
kita support orang miskin Cambodia apabila kita bersatu. Saya cukup merendah diri dan saya menggunakan satu lagi kepimpinan melalui tauladan. Maksud kepimpinan tauladan ni, kita kena bagi tauladan dulu. Kita kena bagi contoh daripada sudut pakaian, daripada sudut kehadiran, daripada segi disiplin, daripada sudut tanggungjawab kita kepada apa yang diamanahkan kepada kita semua. Kita layan mereka seperti keluarga kita. Kita jangan tengok orang ni tak kenal, kita tak ambil tahu. Tak. Itulah konsep saya yang selalu saya buat, ya. Dikatakan anak-anak muda tak berapa berminat dengan rela. Sebetulnya di sini saya cuba menafikanlah. Saya menafikan, tetapi apa yang pernah saya lakukan, saya temuduga sendiri anak-anak muda, saya rapat sendiri anak-anak muda. Sebetulnya saya tanya dia, dalam rela ni pelbagai-bagai ada. Bukannya bila orang sebut rela, orang kata jaga orang kahwin. Dalam rela ni ada 1001 program atau aktiviti yang boleh buat. Okey, saya tanya dia, apa you suka? Apa yang you nak? Saya buatkan aktiviti atau program banyak untuk menarik anak muda ni untuk menyertai rela. Jadi kita kena rapat dengan anak muda, kita tanya dia apa yang you nak, yang saya nak buat. Pada pandangan saya lah, memang betul majoriti yang menyertai anggota rela ni majoritinya orang pertengahan lah, kata ya. Tapi saya lebih suka untuk menarik anggota-anggota ataupun orang muda. Orang muda ni dia mesti nak adakan program. Antara program-program yang pernah saya buat, contoh saya pernah buat contoh pertandingan kawat. Ada anak-anak muda yang buat pertandingan kawat antara KPRM, KPRK contoh dia. Yang kedua, yang lebih saya tekankan adalah sukan. Saya pernah buat pertandingan sukan, contohnya bola sepak, pertandingan sepak takraw, pertandingan bowling. Jadi pertandingan satu untuk wanita atau apa netball, kita buatkan satu hari sukan untuk dijadikan satu program. Jadi saya lihat sini majoritinya anak-anak muda ni memang suka sukan. Lepas tu saya buat lagi program konvoi bermotor. Pernah konvoi motor tu kita bermalam 3 hari 2 malam di Lumut. Lepas tu kita buat program santai-santai di sungai. Lepas tu kita buat program cross country. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menarik anak-anak muda menyertai rela. Anggota rela ni dia memang berminat dalam program. Kalau program kita agak-agak kita tak ada, dia akan lari. Itu sebab saya tak salah. Saya punya pandangan sama ada persatuan ke atau kelab. Kalau kita tubuhkan kita tak ada program, kelab tu akan hancur. Pada pandangan saya lah ya, apa yang saya lakukan pertama sekali daripada sudut PR ataupun PR kita bersama ketua-ketua jabatan, PR kita bersama masyarakat, PR kita bersama ketua-ketua kampung, PR kita bersama dengan wakil rakyat. Kalau sekarang ni bersama dengan kita pegawai sekutu lah. Saya tak ingat pun, kadang-kadang satu ketikanya pangkat saya ni setotak ke tepi. Saya jadi sebagai leader je cukup. Kadang-kadang dalam program atau aktiviti itu untuk persiapan tu, kadang-kadang saya buka baju, sama-sama kita angkat barang. Saya tak duduk cekak pinggang. Mari kita sama-sama susah. Sebablah saya lebihkan kepada kepimpinan melalui tauladan. Saya buat dulu. Kadang-kadang anak buah tu dia tengok bos dia buat, dia balu. Dia akan ikut daripada belakang, contohnya kan. Jadi saya amalkan juga setiap jemputan yang anak buah saya jemput, tak kiralah kenuri ke, bersunat ke, duduk kat meja lepak minum kopi ke. Sampai satu ketika saya balik rumah sampai 2 pagi, 3 pagi pada melayan anak buah. Saya terus hadir. Saya tak pernah tolak, kecuali lah saya sakit ataupun saya demam ataupun saya balik kampung. Kita rapat dengan mereka. Kalau mereka ada masalah, kita cuba selesaikan masalah mereka. Kita mestilah bekerjasama dengan semua KPRK. Kerana KPRK dan KPRK ini adalah merupakan salah satu tulang belakang di peringkat daerah. Jadi kerap buat perjumpaan dengan KPRK, KPR, turunlah padang. Okey, setakat ni apa yang saya amalkan ialah pertama sekali saya sentiasa berkawan dengan AKBR ni. Contoh kalau free-free, saya call dia orang, tanya khabar. Kadang malam-malam saya ajak dia orang minum teh. Kadang-kadang dia orang ajak saya minum teh. Kadang-kadang tak ada apa, pergi. Kalau dia orang berkedai, pergi duduk kat kedai dia orang sembang. Begitulah.
Lepas tu 2-3 hari tak dengar suara, saya call. Antara program-program yang saya laksanakan dengan AKBR ni, contoh kita membantu masyarakat atau anggota rela yang daif. Kita jumpa atau kita rajin, kita ada mesyuarat, kita jumpa apa program yang kita nak laksanakan. Saya selalu berbincang dengan AKBR. Dalam apa jua pun kita bersatu. Kita ada masalah pun kita bincang elok-elok. Antara perkara contoh zaman COVID, apa yang kita boleh buat untuk bantu masyarakat. Okay, saya duduk, saya berbincang dengan AKBR. Jadi AKBR saya keluar sumbangan mesin sanitasi. Lepas tu ubatnya pun diorang beli. Jadi segala peralatan tu diorang beli peringkat awal. So kita pergi jumpa persatuan penduduk atau apa, kita bagi tahu persatuan penduduk kita nak bantu untuk buat sanitasi taman ke apa. Kan? Masyarakat nampak jasa rela kepada masyarakat. Semua sumbangan tu dikeluarkan oleh pegawai sekutu kita. Begitulah perhubungan kita, perhubungan saya dengan AKBR, perhubungan kita dengan masyarakat. Okey, saya telah pun berkhidmat dalam sebagai pegawai rela 19 tahun. Hasrat saya setelah saya meninggalkan rela ini, pertama sekali kemaskini atau upgradekan balik semua perjawatan sama ada di peringkat Putrajaya, negeri dan daerah. Contohnya di daerah dengan ada 3 pegawai tak cukup. Jadi upgradekan semua peralatan logistik. Contoh kita sebagai pasukan ataupun lebih dikatakan memberi bantuan. Macam mana bantuan yang nak kita beri kalau setakat kita datang bawa tangan? Sekurang-kurangnya kita adalah perkara logistik yang nak kita bantu. Ya, contoh. Lepas tu daripada sudut latihan, kemaskinikan balik latihan. Jadi hasrat saya ni satu ketika dulu, biarlah jabatan kita ni sekurang-kurangnya setanding dengan jabatan-jabatan lain, supaya saya nampak lihat besok satu ketika rela ni menjadi lebih mantap. Daripada sudut pangkat rela ni, harapan saya lah, kita bukan nak cari kuantiti, kita carilah satu jabatan rela atau anggota rela yang berkualiti. Daripada sudut orang kata yang tak boleh dilupakan, sejarah yang tak boleh dilupakan. Okay. Satu, segala-galanya berada di Gombak. Saya dapat anggota-anggota Gombak ni yang berdisiplin, yang mudah ditunjuk ajar, yang boleh menghormati antara satu sama lain. Apa ni orang kata, pemikiran dia terbuka. Jadi bukan bermakna saya sebagai bos saya punya idea semua bagus dah. Saya pun suka mengambil pandangan daripada diorang, kerana saya menilaikan KPRK atau KPM saya tu dalam istilah lain merupakan tulang belakang saya. Dan inilah yang menyebabkan apa sahaja perancangan atau aktiviti ataupun program yang saya laksanakan di Gombak tidak pernah gagal. Emak operasi parti dulu pun saya tak pernah gagal. Itu adalah merupakan, saya rasa, kenangan yang tidak dapat saya lupakan di mana pun saya berada. Yang lagi saya seronok, yang paling saya seronok, apabila saya dapat mendidik. Contoh, saya nak dalam UK Ma'al lah, peringkat daerah. Saya kena pergi ambil senjata api di Melaka untuk wali senjata api. Bayangkan saya pergi pagi, saya sampai balik ke Kuala Kubu untuk menembak lebih kurang pukul 8 malam. Saya lihat dan saya tengok di situ, semua AJK saya telah buat semuanya. Satu benda pun saya tak pernah buat. Itulah masanya yang saya menitik air mata saya. Itulah yang menyebabkan air mata saya menitik. Dan saya rasa saya terharu apa yang saya didik, semuanya berjaya. Itulah kenangan yang paling manis yang saya rasa hasil kerja yang telah saya pupuk selama dalam beberapa tahun itu, saya telah pun mendapat, kalau bahasa kelapanya dia punya santan tu saya dapat. Jadi itulah kenangan-kenangan saya yang paling saya seronok. Sekali saya dapat beza, walaupun saya duduk beberapa daerah, tapi di Gombak lah bermulanya segala-galanya. Okey, walaupun saya telah bersara daripada menjadi rela, menjadi pegawai rela, saya terus akan memberi sumbangan bakti
kepada rela sekiranya rela memerlukan saya. Tak ada masalah, saya akan bantu. Saya pun telah berpesan kepada penolong pegawai saya, kalau ada masalah untuk saya bantu, sila bagi tahu saya. Saya akan bantu daripada belakang. Jadi insyaAllah kalau rela nak buat apa pun, saya boleh bantu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sikit tidak ada masalah. Panggil je bila masa. Nak bagi ceramah-ceramah, kursus pengenalan ke, kursus asas ke, ilmu yang ada ni saya boleh buat. InsyaAllah, tak ada masalah. Ya, itu saja. Okay. Kuning emas, masaknya padi, mahu merah dalam japangan. Terima kasih Tuan PRD. Semoga kita berjumpa lagi.